أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Thumma alhamdulillah kerana kita ni dikumpulkan sekali lagi pada hari ini, hari Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari, dikumpulkan kita lagi, tidak lagi diambil nyawa kita, belum lagi diambil secara terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pinjaman usia kita, pinjaman roh, pinjaman jasad kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi subsidinya kepada kita terus menerus daripada hari ke hari, minggu ke minggu. Dan alhamdulillah pada tengah hari ini dapat sekali lagi kita bertemu mata dalam satu sebelum daripada Zuhur ataupun Jumaat ni, kita akan bersama-sama duduk berada dalam majlis ilmu. Jadi majlis ilmu tidak kira lah sekejap ke, 10 minit ke, 15 ke, 2 jam ke, sama sahaja. Apabila majlis ilmu, maka tetap kita akan dapat kerahmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu dapat kelebihannya, iaitu kelebihan mendalami ataupun mendengar agama, ilmu agama ataupun ilmu Allah. Maka besarnya kelebihan dia adalah khairun min sittina sanah. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelebihan dia lebih daripada 90 tahun ibadat sunat. Jadi alhamdulillah, pagi tadi kita celek mata daripada pagi saat ni. Moga-moga kita dapat lagi solat subuh berjamaah di pagi Jumaat yang disunatkan kepada kita, sunnatun muakkad. Kita bersama-sama solat subuh dengan mendengar ataupun membaca surah As-Sajdah. Tetapi yang paling besar pada kita adalah permulaan kita celek mata. Permulaan kita celek mata tu, maka sebaik-baiknya mengucapkan sebelum daripada baca doa bangun tidur saat ni, baca alhamdulillah beberapa kali dulu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kenapa banyak kali? Kerana segala pujian yang ada di atas muka bumi ni hanya milik Allah Subhanahu wa taala sahaja. Maka diberikan kita masih lagi boleh celek mata, masih lagi kita boleh celek mata molek-molek, masih lagi kita ni sihat molek, boleh buka mata, boleh hakak tangan, boleh hakak kaki, jari-jari boleh gerak belakang. Ramai mana orang lain pakai buka mata saat ni, kadang-kadang tak boleh gerak dah jari, tak boleh gerak dah kaki, tak berasa dah. Ramai lagu tu ramai. Ataupun ramai juga
Hak paling ramai juga adalah duduk atas katil tu pakai pejam mata terus. Nah, itu ya kita ni minta pada Allah Subhanahu wa taala ketika mana nak tidur, bismikallahumma ahya wa amut, ataupun bismikallahumma wa amut wa ahya. Tak kira dah. Hadis dua boleh berlaku. Dan ada lagi doa-doa panjang pun ada. Dengan nama Allah, tak, bismillahirrahmanirrahim, aku nak mati. Tak, sebenarnya tu hakikat dia. Nak matinya, nak pulangkan roh kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari, dan akan dihidupkan kembali kalau masih lagi diberikan pinjam, dihidupkan kembali pada pagi. Jadi bila kita selek mata, mesti kita kena mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Minta puji pada Allah kerana apa? Kerana telah setelah dimatikan kita, mematikan kita sekejap dan dibangkitkan semula kita sebelum dimatikan terus dan dibangkit daripada mahsyar esok. Jadi benda hak paling hak kita gerungnya antaranya adalah alam sebelum daripada menghadap Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar esok. Hak tu antara tempat yang kita minta jauh, kalau boleh biar we ready dulu sebelum masuk dalam. Sebab apa? Sebab duduk dalam ni tak tahu berapa lama. Kadang-kadang kita ni berasa hidup kita ni berasa sedap duduk dah. Dengan ada rumah mewahnya, dengan adanya motor superbike ke, motor sebesar selesa, tak kira lah, motor Honda kecil pun, tapi kita ada nikmat, diberi nikmat oleh Allah ketika duduk di muka bumi Allah ni. Banyak berasa sedap duduk dan kita berasa hidup kita panjang. Sebenarnya hakikatnya duduk di alam barzah lebih panjang lagi masa daripada duduk di muka bumi. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu bila akhir kiamat sebenar. Tak tahu bila. Walaupun andai ulama apabila dia tengok hadis-hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangkaan ulama ikut berpandu ke hadis dan ayat Al-Quran lebih kurang 1500 tahun hijrah. Itu baru bermula kiamat pertama baru. Lepas tu banyak lagi ni, lambat lagi hak betul-betul hancur dunia terus. Jadi tak tahu berapa ratus tahun lagi, tak tahu berapa ribu tahun lagi. Wallahu a'lam bissawab. Walau begitu pun tetap kita kena bersedia. Tetap kita kena bersedia menghadap Allah Subhanahu wa taala nak pergi ke akhirat. Sebab apa? Sebab yang kita nak tempat rehat kita di alam selepas daripada alam dunia, iaitu alam barzakh, yang kita akan duduk lebih lama lagi daripada dunia. Kita berasa sedap duduk atas muka bumi ni. Atas muka bumi kita berasa sedap duduk, kita berasa sihat. Acu kita tengok tengok ayah kita, tengok mak kita, tengok tok kita, berapa tahun dah mati. Agak-agak banyak lama dunia pun lama dalam alam barzakh. Kalau kita ambil contohlah, kita ambil Imam Asy-Syafi'i contoh. Hidup 50 tahun lebih, hamba tak ingat 53 tak silap. 50 tahun lebih. Itu pun cedera meninggal. Dipukul daripada macam forum, macam buat perjumpaan gom dengan katak dengan tak silap Imam Syafi'i dah cerita. Ibu uci katak darah. Kerana pendarahan tu selang beberapa minggu kalau tak silap meninggal dunia Imam Syafi'i. Okey, mana 50 tahun. Bila berlaku tu? 1000 tahun lepas. Maknanya Imam Syafi'i kalau duduk atas muka bumi 50 tahun lah kita kata. Kalau kita ni 50 tahun, contoh 50 tahun duduk muka bumi, tapi duduk dalam alam barzakh 1000 tahun. Kita wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau contoh ambil, Pak Abu ingatlah contoh Tok Kenali. Tok Kenali meninggal tahun 1933. Tu belum lagi ayah dia, belum lagi mak dia, belum lagi tok dia dan sebagainya.
33, maknanya dah masuk lebih kurang 90 tahun dah duduk dalam. Umur dia hidup 63. Pak kita cukup ke agak-agak bekalan nak pergi sana, hak tu hak bimbang sangat-sangat. Berasa bimbang teramat-amat sangat, kena muhasabah diri kita. Jadi kalau boleh usahalah satu benda yang besar sangat dalam diri kita, kehidupan kita, iaitu duduk usahalah biar boleh duduk dalam majlis ilmu. Sebab apa? Sebab nak backup masa kita banyak dah duduk lekol, banyak tempat lain. Sebab duduk di majlis ilmu, katanya Rasulullah, khairun min sittina sanah, lebih baik daripada ibadat sunat 60 tahun. Jadi situ ganda banyak dah tu. 60 tahun ni memang tak mampu kita buat. Tak usah kata gedebel lah kita, umur kita 80 tahun, kita berasa umur 60 tahun lebih dah. 60 tahun di sini bermaksud tanpa henti, tanpa berkahwin, kerja, buat kecing berok, tanpa. Maksudnya terus 24 jam sampai apa? 60 tahun. Itu bermaksud besarnya majlis ilmu. Duduk cokos sekejap ya. Kalau kata qablan Jumaat ni hanya setengah jam je. Kalau maghrib antara ba'dal maghrib sampai ke isyak dah. Berapa lama? 40 minit, 1 jam. Kadang-kadang je. Kalau hak kata kuliah maghrib perdana mungkin gilah sampai ke 2 jam. Contoh. Kalau hak biasa-biasa balik sejam. Sekejap je, tapi kelebihan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi biarlah kita ni kalau boleh ibadat seharian kita ni daripada kehidupan pejam mata malam, buka mata semula pagi tu, biar kehidupan kita sempurna berlaku. Sempurna dengan lagu mana? Dengan selamatnya kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ni umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat bertuah. Sangat-sangat bertuah. Umur pendek je kalau nak kira. Ghaliknya katanya Rasulullah, umat dia antara 60 hingga 70. Kalau ada hak 80 tu ekstra lah tu. Bukan ekstra vakanza, ekstra dah umur tu. Allah Ta'ala beri subsidi lebih dah tu, terlebih dah tu. Alhamdulillah, tak apalah. Kalau hak 97 lagilah tua benar dah. Kena usaha lebih sikit, prepare untuk nak masuk dalam. Jadi kalau boleh setiap amalan kita, walaupun amalan harian kita, tak kira kita nak semaya sunat, semaya wajib ke, ambil wuduk ke, kehidupan kita semua masuk tandah, tubik tandah, biar ikut sunnah belaka. Sebab apa? Bukan saja-saja nak kau pahala terlebih. Sebab umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara kelebihannya diganda ke pahala berlipat-lipat kali ganda. Itu antara kelebihan, lebih daripada umat terdahulu. Baca Quran satu huruf diganda ke 10. Kalau baca 10 pipi berapa huruf tu? Contoh baca 50 ayat katanya Rasulullah SAW berpesan antara tanda orang yang tidak lara adalah orang yang membaca 50 ayat sekurang-kurangnya sehari. Tapi maknanya kita boleh tengok diri kita lara atau tak lara, lalai atau tak lalai. Tapi 50 ayat ni banyak dipikat lah. Kena molek 10 pipi, kena molek 15 pipi, lebih pada setengah juzuk lah. Maknanya kita kena sedar bahawa kita duduk dunia lagu. Jangan rasa sedar apa ni cukup 5 waktu semari maghrib semua. Amal ni cukup dengan sunat qabliyah ba'diyah belaka. Amal ni berapa? Jemaah semua takbiratul ihram sekali dengan tu imam. Kadang-kadang awal pada tu imam pula. Berasa sedar duduk lah kononnya. Tapi kita ni nak tahu lagu tak lagu, lalai tak lalai adalah kita tengok kita mampu ke tak baca Quran setiap hari 50 ayat. Contoh. Itu contoh. Tetapi gandaan pahala sangat besar. Jadi antara yang nak kasih pada hari ini masa yang begitu sempur ni, antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita nak kasih, anna man dzakarallah 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillah
lam yadhhur minhu illa ma asabahul ma. Gapo dia kelebihan dia? Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya sesiapa yang menyebut nama Allah, sesiapa yang menyebut nama Allah ketika mana? Ketika berwudu. Nah, kalau kata baru ni amo mari amo sebut bab nak masuk tanah, tubik tanah, pastikan kaki kanan, kaki kiri tu molek. Masuk kaki kiri, tubik kaki kanan. Mari masjid kaki kanan. Tubik masjid pun kaki kanan juga. Tubik rumah kaki kanan juga. Setiap benda molek mesti kaki kanan. Dunia molek, ana kaki kanan juga. Keluar masjid pun, masuk masjid pun kaki kanan. Ada itu antaranya. Naik kereta kaki kanan. Kecuali driver, tak ada arah lah. Kalau boleh selekeh. Kalau bahasa boleh pola yang masuk kaki kanan juga, nak juga kaki kanan. Masuk kaki kanan dulu, wow, salah pinggir-pinggir lah makan. Kalau boleh. Deh. Tapi kalau orang masuk duduk sebelah driver, sebelah molek, kaki kanan dulu. Ada. Kecuali duduk di Arab Saudi, driver kaki kanan juga masuk dah. Okey. Jadi kita nak kasih pada hari ni benda yang kita nak sambung baru ni. Baru ni kita berhenti hamba sebut tentang siapa bab siwak. Kelebihan siwak tu sangat banyak. Sangat-sangat banyak. Sehingga ada orang ditanya meja jualan kita buka jualan amal kita, hari ni tak ada buka lah, tak ada anak buah. Baru ni betul dia ada anak buah. Jualan amal pondok tu kenali. Mana nak beli siwak ketek, tak ada kau siwak. Dia kata, "Dong ustaz kecek bak siwak tak jual kau siwak." Lama kita tanya nak beli siwak baru ni. Sebab apa? Kelebihan sangat banyak. Kelebihan sangat banyak. Gapo dia kelebihan dia banyak, saya kita ulang sikitlah sebelum terlupa. Sebab kalau tak buat rugi. Bubuh dalam poket bukan besar mana pun. Kalau kata nak boleh poket lah macam mau kerak pendek supaya senang. Duduk dalam poket ni tidak napa, tergelar daripada pen. Ada. Tapi kalau kata bahasa geli boleh poket. Buat sepoh hak bawa tunjuk baru ni ada sarung. Oleh kerana ramai minta hamba pergi cari nah. Cedek takut orang nak pula. Ada oleh kereta. Kalau siapa-siapa nak beli insya-Allah ada di kereta. Kena anak buah lah. Di kereta je lah tak ada muka meja. Tu pun jualan amal jugalah, jualan amal pondok terkenali lah. Okey. Kelebihan siwak ni banyak. Antara kita boleh balik, boleh menerangkan mata. Selain daripada tu, yang kita consider baru ni, salatul bisiwakin afdalu min sab'in bila siwakin. Orang yang bersiwak ni sebelum daripada beribadat, iaitu nak semaya, nak zikir, nak apa-apa, boleh bersandar ke hadis ni. Nak baca kitab, nak baca Quran, boleh bersandar ke hadis ni. Hadis ni kata apa? Orang yang bersiwak, semaya dia ni lebih baik daripada orang yang semaya 70 rakaat. Salatul bisiwakin afdalu min sab'in bila siwakin. Orang tak semaya, orang tidak bersiwak, dia semaya 70 rakaat sama dengan orang bersiwak semaya 2 rakaat. Besar tu. Kalau kita mari semaya mati nak kejar 27, besar dah 27. Tapi ni pun besar juga. Rugi kalau tak buat. Bukan payah pun. Pokoknya sikit ambo ada cara lebih kurang baru ni. Hari ni kita nak share ni adalah tentang bab berwuduk pula. Hak tentang bersiwak banyaklah, menerangkan mata, lidah, nak hafal mudah, nak kuatkan ingatan, boleh melambatkan apa ni uban. Tu antara ulama buat kajian bagus untuk usus syarat telai air. Lepas siwak telai go. Banyak lagi lah kelebihannya banyak. Ulama kaji banyak sangat-sangat. Lebih ambo tanda di kitab ambo nak tobik kitab lain, bukan kitab ni lah, kitab lain, kitab dulu. Kalau tak silapnya 15 kelebihan. Lepas tu ada lagi kelebihan yang tak ada tanda. Maknanya mungkin lebih ke 20 kelebihan, lebih kurang. Banyak sangat. Siapa dia tak bersiwak rugilah. Cuma jaga kebersihan. Jangan duduk lepas pada lu buih, meluk jebok molek. Buih tu ambil air apa? Buih air liur tu sampai apa jebok meh-meh apa buih ke kari. Bukan dia. Buih ke spila, buih dia poket jadi kotor baju pula. Jangan sampai lagu tu. Isak sikit telah air liur. Okey. Jadi hari ni kita nak kongsi tentang bab berwudu. Ambil masa sikit. Hari ni alhamdulillah 19 minit. Zuhur. Dak Jumaat kita. Anna man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kullahu wa man lam yadhkurillaha lam yadhkur minhu illa ma asabahul ma.
Ni benda yang kita kadang-kadang tak berasa. Kita berwuduk sama-sama dah. Katanya Rasulullah, barang siapa yang berwuduk ni, dia kata, sesiapa yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, katanya Rasulullah, maka Allah akan menyucikan semua jasadnya. Maknanya keseluruhan, rohani dan jasmani, dua-dua, rohani dan jasmani. Tetapi sesiapa yang tidak menyebut nama Allah, kita dah tu contoh dah, lepas ni pakat sebut belakang dah insya-Allah. Yang tidak menyebut nama Allah ketika berwuduk, siapa dia tak sebut nama Allah ketika berwuduk, maka jasadnya tidak suci kecuali yang terkena air sahaja. Hak terkena air, tangan sampai siku, kepala sikit depan ni, muka, tu sahaja yang suci. Cucilah, cuci daripada debu, daripada kotoran, bersih dan sebagainya. Okey, tu daripada kita kata agak orang panggil dari segi wuduk, kita ambil sama-sama. Tetapi orang yang menyebut nama Allah ketika berwuduk, maka Allah menyucikan keseluruhan. Maksud keseluruhan di sini bukan keseluruhan macam mandi. Maksudnya rohani dan jasmani. Dalamnya pun boleh juga, insya-Allah. Ni daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayatnya walaupun riwayat daripada Al-Baihaqi, tetapi walaupun bi isnad dhaif, sanad dia dhaif sikit, tetapi masih lagi kuat untuk berpegang kerana daripada riwayat Al-Baihaqi dan sebagainya. Banyaklah kalau terima hadis. Okey, gapo dia, benda lagu mana? Benda hak harian kita nak buat, basuh tangan. Contoh, Amu ingat guru hamba dulu masa duduk ngaji dulu, dia kata kalau kita tak ingat doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tak ingat doa-doa daripada Imam Ghazali ataupun doa-doa aulia illah mana-mana, contoh kita tak ingat panjang, katakan contoh Quran dan sebagainya, contoh paling kurang ngadu pada Allah minta apa dosa, tu paling senang. Basuh tangan, ya Allah ampunlah dosa hamba ni, ya Allah banyaknya dosa hamba ni, dalam hati, tak perlu tubik mulut. Paling kurang, ya Allah. Mana kita nak menyebut nama Allah, sebab apa? Allah sangat rindukan apa orang panggil, makhluk dia menyebut-nyebut nama dia. Sangat rindukan kita menyeru ataupun minta belah, minta sungguh-sungguh pada Allah. Itu Allah sangat-sangat nak, sangat-sangat nak. Jadi nak ayatnya minta paling kurang, ya Allah ampunlah dosa-dosa aku, ya Allah, daripada kuat tangan, ya Allah komo pula, ya Allah banyaknya dosa aku, duk ngopak, duk kata buruk, duk menyumpah sana, ampunlah dosa aku. Muka pula contoh, ampunlah jasa aku, mata aku duk tengok kat sini, hidung aku duk sini kat sini, mulut aku dan sebagainya, contoh paling kurang tu. Kalau tangan sampai siku, kalau ada gambar-gambar dosa aku, ya ampun. Yang penting duk sebut nama Allah semua, ikut ke hadis ni. Tapi kalau kata nak ambil, kalau kata ada apa, ingatlah. Ni moga live dia boleh kita flashback balik dah, boleh tengok semula. Antara amalan Imam Ghazali, doa Imam Ghazali, gapo dia ketika tangan ni dia sebut gapo dia, poin dia, ambil poin selalu kod Melayu senang kita nak amal. Yang terus yang pertamanya minta, ya Allah minta keberkatan. Dan minta yang pertama, minta keberkatan tangan aku ni, ya Allah. Ya Allah mintalah keberkatan tangan aku ni, ya Allah. Aku duk kerja, duk nukuk, duk nyaku ko, duk nulis ko cikgu, contoh duk di whiteboard dan sebagainya. Wilah keberkatan. Dan minta jauh daripada malapetaka ataupun benda-benda tak comel, kalau tukuk kelkung atas jari, contoh. Minta selamat. Satu. Yang kedua, taikomo. Minta kepada taikomo, Imam Ghazali minta ampun. Pertama minta ampun dosa lah. Yang kedua, dia minta, ya Allah permudahkanlah aku untuk mengucap 2 kalimah syahadat sebelum aku nak pejam mata kali terakhir, ya Allah. Minta pada Allah. Allah nak sangat-sangat kita minta. Minta kita dapatlah mengucap 2 kalimah syahadat dengan lancar. Moga-moga dah betul, alhamdulillah dah harap. Yang ketiga, minta juga pada Allah, belah-belah ni minta pada Allah supaya dapat berkata-kata yang molek, yang baik-baik, dan tidak berkata-kata yang tak molek. Minta jauh daripada kita kecek, duk nyumpah seranah dan sebagainya, duk ngopak, duk kata kok orang, duk fitnah. Minta jauh daripada benda-benda yang mazmumah. Minta hak mahmudah belaka, hak molek-molek. Dan bila masuk air dalam hidung pula sunat. Sunat masuk air hidung.
Tak, koma masih sunat lagi. Tapi kalau segi bab hukumnya, sebaiknya ketika mula start basuh tangan saat ni kena hadir dah dalam diri bahawa aku ni nak berwudu. Tapi tepat niat sebenarnya adalah ketika basuh muka. Tapi kena hadir semua. Siapa dah basuh kaki baru hadirnya kita ni tengok ambil air semaya. Takut dia tengok ambil air semaya, dia ingat kau gawe, bukan dia. Dia ingat kau tunai bakar bini, kau contoh kau nak beli, contoh dah. Ataupun dia ingat kau nak beli sayur. Biar hadir kita ni tidak lala. Baru waktu kehendak yang nak ingat semua. Okey. Naik masa air ke hidung, Imam Ghazali minta berapa? Ya Allah, kau berikanlah aku bau syurga ya Allah ketika isap. Dak embuh tu. Degah mai. Masa duk embuh tu niat ya Allah, jauhlah aku ya Allah ataupun jauhlah aku daripada bau busuk neraka. Pertama masa isap minta bau syurga, embuh minta jauh daripada bau neraka. Itu masa embuh hidung. Lepas tu basuh muka pula. Basuh muka ni minta apa dia? Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Minta apa dia dalam Quran kata? Minta Allah Taala bui wajah kita ni putih, bersinar, cerah di padang mahsyar esok ya Allah. Sebab apa bercerah? Sebab inilah tanda umat Rasulullah. Ketika mana sahabat tanya, ya Rasulullah, macam mana kamu ni kalau sahabat kamu semua kamu kenal ya Rasulullah, kamu nak cek lagu mana umat kamu untuk akhirat ni, kamu tak ada tengok ya Rasulullah. Maka Rasulullah kata, kalau sekandar beribu ekor ataupun beratus ekor, satu kandang kuda hitam, ada seekor kuda putih. Mu agak-agak nampak tak walaupun duduk jauh tak? Sahabat kata nampak. Lagu tu lah aku nampak umat aku. Mana umat Rasulullah kena untuk memberi syafaat. Jadi kita antara tandanya adalah wajah kita. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Minta jauh daripada gelap muka ataupun hitam. Ni doa. Imam Ghazali doa ketika tu selalu. Seterusnya basuh tangan sampai ke siku pula. Imam Ghazali minta apa? Ketika basuh tangan kanan dia minta, ya Allah, kau berikanlah buku catatan amalanku ni. Ni hak atas bahu kita ni, hak malaikat dia catat ni. Berikanlah buku catatan amalanku ya Allah di sebelah tangan kananku ni ya Allah. Ni basuh tangan kanan. Maka kiri pula, ya Allah, janganlah engkau memberi buku catatan amalanku sebelah tangan kiri aku ya Allah. Dan juga janganlah kau beri buku catatan amalanku di belakang aku ya Allah. Kok belakang pun tak sih, tangan kiri pun tak sih. Biar beri ke arah, biar tangan kanan yang sambut. Mana bila tangan kanan sambut bermakna timbangan kita lebih daripada pahala. Bermakna syurga. Doa dia daripada awal sampai ke habis semua nak minta syurga sebenarnya kalau perasan. Semua minta syurga. Bila salah satu Allah Ta'ala terima, maknanya syurga dah lah. Semua minta syurga belakang. Lepas dari tangan kanan, tangan kiri, kepala pula. Ya Allah, kau jauhkanlah ya Allah kepalaku dan rambutku ni ya Allah daripada kepanasan api neraka ya Allah. Minta jauh daripada api neraka. Kalau kita nak tambah pula, ya Allah, ampunlah dosa aku ya Allah yang aku duk berfikir benda-benda yang bukan-bukan ya Allah. Duk fikir orang tino, duk fikir orang tino seksi, duk fikir buka aurat, comel minah tu aku tengok jual. Mari kita berhenti beli ayam guting apa? Rambut ni hamba ekor kuda, duk sekat belakang atas belakang. Comel. Jadi minta contoh atau kalau seksi kan jadi minta Allah Ta'ala buat dosa kita yang kita duduk mikir benda-benda yang bukan-bukan ataupun mikir yang negatif atau mikir benda-benda yang suuzon kepada orang. Berfikir otak aku ni mau duduk mikir benda-benda yang sum'ah, rasa hebat pada diri. Minta Allah Ta'ala. Okey, masuk kepala. Dan seterusnya sampai telinga pula. Cuma telinga ni minta ya Allah, kau berikanlah telinga aku ni mendengar benda-benda baik atau kau bumi ya Allah. Dan bila basuh lagi ni, ya Allah, kau berilah telinga aku ni mendengar ahli-ahli syurga memanggil namaku di dalam syurga. Maknanya duduk dalam syurga. Ini doa Imam Ghazali. Biar aku dapat dengar telinga aku ni orang panggil nama aku dalam syurga. Okey, telinga. Cuma kalau Imam Ghazali selagi dia tambah, hak ni bukan sunat sebenarnya ni, tapi amalan dia mungkin nak segar ke Allah Alam. Dia basuh tekak sikit, minta jauh daripada api neraka juga tekak.
Tu bukan sunat lah. Dia tu hanya amal dia sahaja. Nak buat boleh, tak sebab pun tak apa, tak ada masalah dah. Dan yang terakhir, kaki ni bila basuh kaki kanan, minta kepada dia, ya Allah, kau berikanlah kaki-kakiku. Kaki kanan sebenarnya untuk ingat. Hak molek kanan, hak tak molek kiri. Tapi minta sekali. Okey, ya Allah, kau berikanlah kaki-kakiku ni ya Allah berjalan di atas titian siratal mustaqim dengan molek, tidak jatuh, tak berlecah. Ketika kaki kanan. Kaki kiri pula, ya Allah, kau janganlah gelincirkan kaki-kakiku ni ya Allah di atas titian siratal mustaqim. Habislah doa Imam Ghazali. Tu sahaja, simple je sebenar, tidak payah, tidak kata banyak sangat pun. Tapi kalau katalah tak ingat, kita nak beramal juga dengan hadis ni. Hadis ni Rasulullah kata siapa dia sebut nama Allah, maka Allah akan menyucikan seluruh jasad dia. Seluruh kesemuanya, bukan jasad je, rohani dan jasmani. Tapi kalau siapa yang tak sebut, hanya cuci yang terkena air sahaja. Siapa dia nak bersih sungguh-sungguh, sebut nama Allah, mengadulah pada Allah, sebutlah ya Allah, aku mohon padamu ya Allah, ampunlah dosa-dosa aku ni ya Allah, aku banyak dosa ya Allah. Sebab antara benda besar ketika berwudu adalah antara kaifiah atau kelebihan dia menggugurkan dosa. Menggugurkan dosa. Tu sebab air kolah ada satu cerita. Allah yarham Haji Daud Bukit Abah. Bila orang dengar hadis, dia pun nak kata dalam hadis tu kan, air daripada selepas daripada Rasulullah SAW ambil air semaya, ambil buat penawar. Banyak juga kita tengok ambil air, apa orang panggil, ambil air kolah, buat berubah. Ikhtiar berubah. Tak salah. Tapi orang yang nampak, contohnya macam Syekh Daud Bukit Abah, satu cerita, bila orang nak ambil, nak minum, nak buat air menawar, dia tak ugi, jangan, dia kata. Dia nampak penuh dosa duduk dalam itu. Sebab apa? Sebab gugur dosa masuk dalam kolah. Jadi yang hak boleh ambil berubat sebenarnya adalah yang tidak terkena daripada tu. Contoh ada setengah masjid dia buat tinggi, dia buat baik, tapi air kata tu boleh ambil, tak ada masalah. Boleh juga nak ambil. Kalau kata nak ambil berpegang kepada hadis tu, tak ada masalah, ikhtiar, tak ada masalah. Cuma bimbing kita nak amal nak ayat tentang apa ni kelebihan berwuduk ni lah menggugurkan dosa. Jadi kalau kata tak ingat dah, mudah minta ampun dosa je. Jadi Jumaat ni pun bunyi dah terjal tu, jadi rasa setakat tu dululah. Apa yang baik anugerah Allah Subhanahu wa taala, yang lemah adalah kelebihan dia sendiri. Mohon maaf jika ada degah suara ke lagu mana, silap kata-kata dan sebagainya. Insya-Allah rezeki kita jumpa lagi. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.